there's only one number to call. Exactly. Over to you, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anda bersama saya Nurin Zainur. Saya Tamliah Khamsani. Anda sedang menonton rancangan Kisah Ruqyah SG. Masih lagi dalam episod Sihir di Bang. Sihir di Bang bukan mukbang. Mukbang tu kau makan banyak-banyak, orang tengok, orang jadi lapar. Ya. Okey. Ini mukbang item sihir. Gerak-gerak tak. Ada antara cakap tu. Okay. Nampak tak? Okey. Gerak je. Episod kali ini, episod lepas kita ada bincang dua item. Kita ada cakap pasal buntat lipan. Buntat lipan. Kita ada bawa pasal minyak pengasih. Hari ini item ni agak sikit menyeramkan. Ini angkernya kuat. Angker. Okay, so macam gini. Benda ini dinamakan sebagai batu jin. Bermakna bagi seseorang yang merawat, dia akan ada penggunaan mentera-mentera, bacaan-bacaan, kemudian akan diletakkan atau didekatkan kepada diri seseorang dan automatically jin itu akan dimasukkan dalam batu tersebut. Jadi itu disebab dinamakan sebagai batu jin. Okay? So Disclaimer, anda harus tonton video ini sampai habis. Kena tengok sampai habis. Jangan tengok separuh jalan. Okey, jangan nak cut Okay. Tengok sampai habis. Okay. So saya dapatlah item ini daripada seorang ahli sihir. Dia bilang, Ustaz buat ruqyah kan? Saya cakap, saya buat ruqyah. Saya buat ruqyah. Okay. So, Ustaz, ini batu jin. Okay. Jin dah ada kat dalam batu ni. Kalau Ustaz tak percaya, Ustaz buka daripada botol hitam ni, Ustaz letakkan, jin itu akan bergerak. So hari ini kita akan buktikan lah sama ada batu ni akan bergerak ataupun tidak. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Okay, kira dah baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Okay. So ini batunya. Okay. Dan dukun itu mengatakan kalau ada keberadaan jin tu dia akan bergerak-gerak dan bergetar-getar. Okay, sekarang saya dapat rasa getaran dia lah. Okay. So untuk membuktikan, dia bilang letak di mana-mana. Kalau bergeraknya dia, maknanya jin tu tak boleh keluar. Okay. So kita cuba. Ini bukan kat bawah, tak ada apa-apa kosong tak ada apa-apa. Okay. So orang tu berkata kepada saya, jin tu sedang berusaha nak keluar, tak boleh nak keluar. Okay. Tengok gerak lagi. Dia lari ke mana tu? Oh, dia pergi ke bawah saya. Balik kepada rumah, balik dalam botol, masuk dalam botol. Okey, dia masuk dalam botol. This is the time we debunk. Sebenarnya para penonton Kisah Ruqyah SG, I cannot do this. Okay. Apakah benar ini batu jin? Bagaimana kita explain pergerakan? You see ini dia akan bergerak sendirilah. Dia bergerak sendiri Okay, kita letak atas sini lah. Kita tengok dia gerak tak? Bergerak juga. Seakan-akan dia hidup. Nak lagi mana tu? Jin. Hai jin, nak lagi mana? Okay. This is where we debunk. Sebenarnya batu ni bukan batu jin. Dia solar powered. Ini batu magic trick. Dia solar powered. Bermakna kalau terkena dengan, kita ada 4 cahaya yang terang, so dia akan memberikan vibration. Ustaz Tam cuba pegang. Ada jin. Dia ada vibration kan? Okay, cuba tutup. Tak ada cahaya, dia ada vibration. Kalau buka ada pergerakan. Ada pergerakan. Bergerak. Kalau tutup tak rasa. Tak rasa apa-apa. Vibration apa? Gegaran. Getaran. Vibrasi. Tak ada. Vibrasi betul lah, vibration lah. Ya. Okay. So batu ni ada digunakan oleh sebahagian ahli dukun, di mana dia menerangkan batu ini boleh menyerap jin, dan bila adanya jin di dalam, maka dia akan bergerak sendiri. So kali ini kita dibang benda. Biarlah dia nak bergerak. Sana kau jin. Okay, kita dibangkan benda-benda yang sebenarnya ada unsur penipuan, tapi telah ditipu, kita ditipu oleh sebagai ahli rawat ini. Okay. So sebenarnya is solar power. Makna-makna kena cahaya dia akan bergerak. Kalau kita masukkan dalam botol ni, okay, tutup, dia tak ada pergerakan lah. Okay. So apa sebabnya kita terangkan tentang batu ini? Pertama, ia satu penipuan. Kerana sebahagian ahli-ahli dukun sebenarnya
bila mereka menggunakan item kadang-kadang tak ada unsur jin pun. Jadi kita pula masyarakat yang terlalu takut dengan sihir ada dengan sihir je macam takut, tapi kalau tak solat Allah terangkan balasan dia tu teruk, tu tak takut. Tapi kita takut pula dengan benda-benda seperti ini. Okay, macam inilah batu yang bergetar. Dan banyak kali saya melakukan eksperimentasi untuk mendidik sebahagian daripada klien yang terlalu kemaruk ataupun terlalu percayakan benda-benda seperti ini. First time bila saya tunjuk, saya letak gini, dia bergerak, semua mati-mati ingat betul lah tu jin. Kan? Even kid pun ingatkan betul ke teman saya kid ada kat belakang tu, dia bilang, ya Allah, ni macam betul jin lah. Ni dia tak gerak. Kenapa? Kerana cahaya tu dia ada dalam bahagian sini ataupun sini. Okay. Ini saya bagi kredit kepada Marcel Larival atau aka Pesulap Merah daripada Indonesia. Itu so, very popular lah. Dia memang dibang benda-benda sihir yang tipu. Tetapi itu tidak bermakna sihir itu tidak wujud. Ada sihir memang wujud secara hakikatnya. Ada satu episod tu Marcel dengan Ustaz Faizal Zaitullah, mereka bergabung dan diterangkan tentang item-item yang kononnya ada efek sihir tapi sebenarnya satu penipuan. So antara satu item pun ada juga di sini, nanti insya-Allah kita terangkan. Cuma again, ini bukan batu jin. Ini kalau cari kat Shopee tu ada jual. Berapa dolar? $5? Sayanglah kita ditipu dengan benda yang semurah ini dan kemudian kita percaya pula. Jadi kalau masih macam biasa. So bukan disebabkan adanya jin. Dia tiada jin pun. Tapi selama ni kita dibang item-item sihir yang mungkin ada pengaruh jin, seperti yang diterangkan di sinilah, dengan mantra-mantranya, dengan cara bagaimana nak menyiapkan benda-benda seperti ini. Okay. Tapi insya-Allah yang batu jin ni no such thing. Kita panggil batu magic. Okay. Magic. Mungkin nanti pada episod yang seterusnya, the next episode, kalau boleh tonton, kita akan sharekan contoh batu ni, batu hitam kuning ataupun dia panggil ataupun batu kuning. Nanti kita terangkan ada bentuk-bentuk batu yang boleh dimasukkan khadam ataupun pendamping. Itu memang ada. Dan ini bukan magic-magic yang macam tadi itulah, yang betul-betul. Ni betul. Kita ada orang kata koka. Getah koka pun ada juga. Dan ada juga orang buat pada batu-batu akik. Nanti kita terangkan pada episod yang mendatang. Saya dan Ustaz Rukunuddin, kita akan kongsikan bagaimana cincin-cincin khadam ini dilakukan, digunakan dan dimasukkan perkara dalamnya. Benda ni boleh semurah $10, macam RM30, RM20, tetapi bila dimasukkan khadam dia boleh jadi RM1,200, boleh jadi RM3,000. Kalau Singapura $400, $500. Dan sebenarnya benda tu murah saja. Dan ada yang scam, ada yang tidak dimasukkan jin pun. Ada yang dijual begitu saja. Ramai di antara kita punya orang-orang yang kami rawat, pasien kami, clients kami, beli mahal-mahal tapi tiada efek langsung, tidak memberikan kesan. Dan ada juga yang dibeli memberikan kesan. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita terjaga. Nanti kita kongsikan pada episod mendatang. Jadi sebelum kita mengakhiri episod kali ini, saya nak terangkan antara cara-cara tidak syar'i yang diamalkan sesetengah perawat. Yang pertama, apabila mereka ingin mengeluarkan jin, mereka terlalu engross, terlalu banyak berbual dan ingin keluarkan jin tersebut dan meletakkannya di dalam satu benda. Antara benda-benda yang mereka gunakan ialah contoh batu. Kononnya Ustaz Tam, falamma alqaw masa majid tu biasa, bom, jin dah dekat dalam batu ni, dia tak boleh lari, dia akan terperangkap sampai bila-bila. Cara yang tidak syar'i. Cara seterusnya yang tidak syar'i ialah bila kita keluarkan jin, kononnya masuknya dalam botol. Okey, dan dia tunjuk. Dulu pernah ada kecoh museum dengan ni, dia akan ada asap-asap. Lepas tu nanti ada jelmaan-jelmaan botol, ada jenglot dalam botol. Okey, bab ini ada betulnya, ada tidak betulnya. Betulnya kalau ini mengguna sihir untuk melawan sihir, ini namanya nusrah. Maknanya dia menggunakan cara sihir untuk mengeluarkan jin yang juga disebabkan perbuatan sihir. Itu satu. Seterusnya, keluarkan dan masukkannya dalam binatang, kemudian disembelihkan. Ada benarnya juga kemungkinan jin itu dimasuk dan sembelih, jin itu mati, wallahu alam, benda gaib. Dan ada tidak benarnya hanya satu penipuan. Contoh binatang? Contoh binatang ayam hitam. Biasa ayam kampung hitam. Ayam kampung, kadang ada ayam putih. Itu masukkan, kemudian sembelih, kononnya jin tu mati. Ada yang diletakkannya dalam pohon-pohon, masukkan dalam kayu, example, kira macam batu jugalah. So cara mengeluarkan jin, pasal masyarakat kita ni
akan percaya kalau sesetengah orang ada kebolehan tersebut, sedangkan kita sedang digoreng nasi goreng. Kalau bahasa istilah Malaysia digebang, kena tipu lah. Kena game lah, kena game lah ditipu. Kononnya kita tak nampak, konon dia ada kebolehan boleh nampak tapi ini ni semua disebabkan either dua, betul-betul disebabkan adanya kuasa jin yang membantu, ataupun ni semua game untuk kita macam apa, macam entertainment lah tapi orang percaya. Orang percaya ni jin dah masuk macam ni. Kalau saya ni bukan peruqyah syar'i, ini modal saya. Ini kau modal saya. Okey, sekarang ni jin dah masuk sini. Satu jin dah dikeluarkan, saya charge $400. Ni dalam barawaan ni ada 5 jin. Ni satu jin, ada lagi 5 jin. Pertemuan lepas saya akan bawa batu dan masukkan jin dan dia akan bergerak. Tapi sebenarnya nonsense. Okey. Dan kan? Ya. Tak tahu nak cakap. Okey. Kita dah cakap tadi, Ustaz Ruknuddin ada cakap pasal kayu kan. Okey, banyak kayu apa yang paling baik? Cakap tak tahu? Tak tahu. Sepohon kayu dah. Sekian saja daripada saya, Rudin Zainur. Tabligh Khamsani. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa khabar para pendengar KRSG ataupun para penonton KRSG? Baiklah, saya harap anda telah pun enjoy video yang telah dibuat oleh Ustaz. Baiklah, hari ini kita NNM ingin membincangkan ataupun mengutarakan 5 perkara yang anda harus lakukan sebelum MOP. Apa itu MOP? Minimum Occupational Period. Anda harus tinggal di HDB flat anda, especially BTO, selama 5 tahun sebelum anda boleh jual ataupun sewakan. Baiklah, perkara pertama, apa yang anda harus lakukan? Where do you get the information on MOP? Di manakah anda dapat informasi tentang MOP? Anda harus login melalui SingPass kepada website HDB, My HDB page. There's 2 parts in My HDB page where it shows date of application or date of purchase. So you nak kena tengok date of purchase. Date of purchase menandakan hari yang anda dapat kunci. Baiklah. Then, secondly, financial standing. Meaning, apakah are your liabilities at that point of time? Maksudnya, adakah anda ada renovation loan, credit card loan, personal loan, car loan anda? Okey, adakah keluarga anda single ataupun dual income? Kerana ia memainkan peranan bila anda nak mendapatkan loan, terutama sekali HLE. HLE ni berdasarkan per capita income. Kebanyakan anda ada dependent, correct? So it also matters how many dependent you have. Baiklah. At the same time, adakah anda eligible untuk HDB loan ataupun terpaksa ambil bank loan? Perkara ketiga yang anda harus tahu ialah recent transaction and state of the resale market. Apa maksud saya? What is the recent transaction? Adakah flat yang dah terjual within your cluster yang mungkin dapat MOP awal, ataupun yang kluster berdekatan atau blok-blok berdekatan? Berapakah jumlah transaksi dan harga-harga yang telah pun transacted within your cluster? Ini harus anda buat anda punya research. At the same time, is the resale market, HDB market at that point of time slow or is it very rampant? Is there COV? Okay, how do you know all this? Of course, anda harus mengambil tahu tentang perkembangan harga pasaran jualan semula melalui surat khabar, news portal, berita and all that. So very important jika anda ada keinginan ataupun desire to sell your flat at when it's MOP. Now, at the same time also, are your neighbours selling? Ni anda kena buat CSI sikit lah. Are your neighbours selling? You know, how much are they asking? In terms of asking price, you know. At the same time, you also need to make comparison tentang antara yang high floor, low floor, facing the unblock, car park ke and all that. So it gives you an impression or gives you a gambaran yang lebih jelas tentang kedudukan your unit. So that comes to the fourth part, which is state of your unit. Your renovation, is it still in good condition? Your cabinet still intact? Ataupun your walls need to have a clean, need to be clean, ataupun perlukan a fresh coat of paint. At the same time, are there molds in your toilet ceiling? Very important. So what you need to do? So, and of course, whether aircon is in working condition, there's no leaking, there's no visible, tanda-tanda yang aircon anda sedang ada leaking and all that. Very important. Okay, do you need to declutter? Terlalu banyak barang di rumah, ataupun there's unnecessary items in your home.
At the same time, is it well ventilated? Of course, perkara yang saya telah sebutkan ini tidak secara langsung affect your pricing, tetapi ia memberi gambaran yang lebih menarik dan lebih selesa untuk pembeli yang akan datang. So, yang nombor 5, paling important is call NNM lah, kerana kita akan beri anda gambaran yang lebih jelas melalui our property health check. So, whether it's going to be 3 months or 6 months or 9 months till your MOP, there's only one number to call, 967-04-504. See you in the next video. Bye-bye.